Peti tak ada apa. Oh. Bermula memandang perempuan. Allahumma salli ala sayyidina habibi wa sahbihi wa tabiri qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibnu Abdillah sahabati wa ala alihi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi bil Mustafa Sayyidana Allahumma salli ala Muhammad Sayyidi wa habibi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Muka surat 22 bermula memandang perempuan, sama-sama perempuan. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kitab Tuhfatut Tullab ala Idahil Albab, muka surat 22. Kitab Kashfun Niqab kita, muka surat 94. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Sila ada opan Pak Melih. Kata Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, bermula memandang perempuan sama-sama perempuan seperti memandang laki-laki sama-sama laki-laki. Kita masih lagi dalam perbahasan tambihun. Tambihun ke faidatun dulu? Faidatun. Maksudnya faidatun. Yang mana dia bahas dulu. Awal-awal sekali ialah berkenaan dengan nikah. Apa itu nikah? Lepas kita dia bahas apa itu nikah, apakah hukum nikah. Sebab kita nak menikah ni kena tahu hukum lah. Bukan semua nikah sunnah belaka dah.
Ada yang sunnah dia tahap wajib, ada sunnah dia tahap sunat, ada yang haram, ada yang makruh. Kemudian bila dah tahu hukum, maka dia pula membahaskan berkenaan ciri-ciri isteri pula. Begitu juga ciri-ciri suami, macam mana yang kita nak jadikan pasangan hidup. Selepas dia bahas habis dah ciri-ciri tu, dah tahu dah semua, maka sekarang ni kita nak minang pula. Dah tahu dah mana bini, mana calon suami, kita pula nak minang dia. Bila nak minang dia, dia bahas pula bab minang. Tapi tak habis lagi lah. Sebelum minang tu dia perlu lihat dulu. Jadi dia bahas berkenaan dengan melihat pasangan, bakal pasangan. Sama ada laki-laki melihat perempuan ataupun perempuan melihat laki-laki. Dia. Kemudian habis dia bahas tu, dia bahas habis berkenaan dengan bab melihat sesama manusia. Sama lelaki dengan lelaki yang ajnabi ke, perempuan dengan perempuan ajnabi ke, yang mahram ke, semua dia bahas. Dan sekarang kita masih lagi dalam perbahasan lihat manusia sesama manusia, di antara jantina sesama jantina, jantina dengan jantina yang lain. Maka kata musannif, bermula memandang perempuan sama-sama perempuan, yakni sesama perempuan itu seperti seperti ta'alluq suatu mahzuf khabar lah. Itu seperti memandang laki-laki sama laki-laki jua. Memandang laki-laki sama-sama laki-laki jua. Tu tu. Jadi dia kata sama-sama laki-laki. Mana apa? Laki-laki sama laki-laki, aurat dia pusat hingga lutut. Begitu jugalah perempuan sesama perempuan. Cuma sekali mungkin dia ada qaid lah kot, perempuan yang muslim lah. Kalau perempuan yang kafir nanti ada aurat yang khas, kita akan bahas. Okey, dalam kitab kita Tuhfatul Tulab tak ada ta'liq apa. Tengok dalam kitab Kashfun Niqab dia, muka surat 94. Perempuan melihat sesama perempuan. Kata musannif, dia asalnya ada nombor, tapi kita hazaf buang sebab kita edit dalam bentuk transliterasi, supaya nanti bila dah siap matan tu tinggal masuk je jadi satu kitab. Ya, nanti kalau tunggu 500 muka surat baru kita satu jilid lah. Lepas tu baru jilid kedua pula. Ni tak tahu berapa ribu muka surat ni. Ni baru takat 20 muka surat pun dah 100 lebih dah. Kata musannif rahimahullah, kata musannif lah. Kata perempuan melihat sesama perempuan. Kata musannif, seperti memandang laki-laki sama laki-laki. Syekh Ahmad Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa, yakni dalam kitab Kanzur Raghibin Syarah Minhajut Talibin, menyatakan bahawa halal seorang perempuan melihat kepada seorang perempuan yang lain, melainkan anggota antara pusat hingga lutut. Melainkan dengan makna haram lah. Haram yakni tak halal dia lihat antara pusat hingga lutut. Itu aurat yang ma'ruf, laki-laki sama laki-laki pun sama. Maka bila begitu, tafri'nya haram melihat anggota antara pusat hingga lutut. Itu tafri' lah. Bila kata selain daripada pusat hingga lutut itu harus, maka kalau pusat hingga lutut itu sendiri haram lah. Syekh Ahmad Al-Qalyubi rahimahullahu ta'ala, ni dalam Hasyiah Al-Qalyubi ala Kanzir Raghibin. Kerana lah ni ada tabak dah Hasyiah Al-Qalyubi ala Fathil Qarib. Cuma kita tak beli lagi. Syekh Ahmad Al-Qalyubi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan bahawa perkara yang dikehendaki dengan perempuan ialah orang yang termasuk sekali murahiqah. Orang yang termasuk sekali murahiqah. Ayat tu macam pelik sikit. Telah menjelaskan bahawa perkara yang dikehendaki dengan perempuan ialah orang yang murahiqah. Gitulah. Iaitu siapa dia? Orang perempuan yang hampir balighah, hampir baligh. Iaitu dalam kitab sebut hampir baligh ni, iaitu dia umur 15 tahun. Bukan yang 9 tahun, 15 tahun. Yang mana sebelum daripada 15 tahun tu dia tak mari, dia tak mari apa. Maka on the way nak 15 tu dia panggil murahiqah. Termasuklah murahiqah sini kerana dalam kitab Nihayatul Zain Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala sebut dulu, iaitu al-murahiqatu kal mubalaghati, al-murahiqatu kal balighati wal murahiqu kal balighi. Orang yang murahiq sama sebiji hukum dia macam baligh. Jadi dia kata gitu, mana dia Syekh Ahmad Qalbi kata perkara yang dikehendaki dengan perempuan ialah termasuk murahiqah, ghayahnya meskipun statusnya fasiqah. Status perempuan tu fasiqah, antara perempuan yang melihat dan perempuan yang dilihat menurut pandangan mu'tamad. Dengan makna walaupun
perempuan yang melihat perempuan lain ataupun perempuan yang dilihat perempuan lain itu fasik sekalipun, boleh, harus dia melihat anggota selain daripada pusat hingga lutut. Syekh Izzuddin bin Abd itu menurut pandangan mu'tamad. Makna ada muqabilul mu'tamad yang kata tak boleh lah. Cuma kita tak nukil sinilah sebab dia pun tak tulis. Syekh Izzuddin Abdus Salam rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa seorang perempuan melihat seorang perempuan yang lain seperti seorang kafir zimmi melihat perempuan Islam. Ni yang pandangan yang bukan mu'tamad. Iaitu seperti perempuan kafir. Seperti mana perempuan kafir nak melihat perempuan Islam? Mana? Iaitu perempuan Islam tersebut perlu menutup qadar mihnah dia panggil. Yang mana yang boleh dilihat oleh kafir zimmi itu ialah anggota yang mihnah. Mihnah ni anggota yang sibuk dengan pekerjaan. Seperti mana kita dah bahas dulu, iaitu antara tangan sampai siku, kaki sampai lutut, kepala dan tengkuk. Itu yang boleh dibuka dan dilihat. Jadi menurut pandangan ni, mana hak tu ialah boleh lihat. Mana badan tak boleh lihat, apa semua tak boleh lihat. Tapi atas pandangan mu'tamad, badan boleh lihat kecuali pusat hingga lutut. Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam Nihayatul Muhtaj ila Syarhi Minhaj, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughni Muhtaj bahawa halal melihat itu ketika ternafinya syahwat. Halal tu qaid lah, iaitu kalau tak ada syahwat. Kalau ada syahwat ikut kenal lah kat ni. Jadi lesbian lah. Dan takut fitnah. Takut fitnah mana apa? Dengan makna kalau kita tengok perempuan tu melihat perempuan tersebut dengan sehingga ke tahap nak jimuk dengan dia. Jimuk ke mana? Perempuan dengan perempuan. Ataupun nak sentuh-sentuh dengan dia, nak berkhalwat dengan dia. Itu fitnah. Pada selain anggota pusat hingga lutut, kerana anggota antara pusat hingga lutut itu aurat. Materi telah menyatakan halal melihat itu ketika ternafi syahwat dan takut fitnah pada selain anggota pusat hingga lutut. Jadi kita kata tadi, selain anggota pusat hingga lutut boleh tengok, tetapi kalau ada syahwat ataupun takut fitnah, maka dia itu haram juga. Sebab apa anggota pusat hingga lutut tu haram? Kerana dia itu aurat. Tu jelas tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dia katanya, dan haram perempuan kafir zimmi memandang perempuan yang Islam yang lain daripada tuannya. Dan haram perempuan kafir zimmi, dan haram perempuan kafir zimmi memandang, yakni melihat kepada perempuan yang Islam yang lain daripada tuannya. Yang lain makna yang bukan tuannya, yang lain daripada tuannya, tuan perempuan tadi, yakni yang bukan tuannya. Mana selain pada tuan, kafir zimmi haram lihat perempuan yang Islam. Soalan, kok mana kafir zimmi boleh ada dosa pula? Kita mazhab Syafi'i, mereka ini orang kafir, walaupun dia kafir, mereka akan disiksa dengan hukum furu'. Kalau mazhab Abu Hanifah, memadai dah dia tu kafir, dia disiksa dalam neraka dengan kafir dia. Tak kisah dah dia tu minum arak ke apa tu, tak ada, tak kira kafir lalu lah. Sebab tu dalam mazhab Hanafi boleh jual arak pada orang bukan Islam, boleh bagi makanan kepada bukan Islam pada bulan puasa. Sebab apa? Sebab dia tak ada hukum apa, dia dah kira kafir. Dia kira siksaan dengan kafir dia tu lah. Tapi mazhab Syafi'i dah, mazhab Syafi'i dia tu masih lagi ada hukum syarak yang furuk yang ada atas dia. Cuma walaupun kalau dia buat sekarang tak sah sebab dia tak Islam. Jadi nanti di akhirat dia bukan setakat kena seksa sebab kafir, bahkan kena seksa sebab tak sembahyang, tak puasa, tak bayar zakat dan sebagainya. Begitu juga melihat kafir zimmi, melihat perempuan Islam. Jadi dia kata haram perempuan kafir zimmi memandang perempuan yang Islam yang lain, yakni yang bukan tuannya. Tengok dhabit kita, haram perempuan kafir zimmi melihat perempuan Islam. Kata musannif, haram perempuan kafir zimmi memandang perempuan yang Islam. Syekh Ahmad Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala, yakni dalam kitab Kanzur Raghibin, telah menyatakan bahawa perempuan zimmiyah itu bukan sebahagian daripada perempuan Islam. Perempuan zimmi bukan sebahagian daripada perempuan Islam. Kafir zimmi ialah orang kafir yang duduk dalam negara Islam yang dijamin keselamatan dia. Maka al-kafiru zimmi kal muslim fil hukmi. Kafir zimmi itu ialah macam orang Islam dari sudut hukum. Dari sudut hukum, makna kita dari sudut contohnya nak mengumpat orang Islam tak boleh, mengumpat orang kafir zimmi pun tak boleh. Tapi mengumpat kafir harbi boleh. Tu pun ada tafsir lah.
Kemudian dia kata, maka seorang perempuan zimmiyah tidak boleh memasuki hammam, yakni tempat mandi bersama para wanita Islam, tempat mandi orang Arab yang terbuka tu. Kita taswir macam agama Naruto lah. Siapa tengok Naruto tahulah. Yang ada kolam mandi besar tu, ramai-ramai masuk dalam tu. Tu tak boleh lah. Orang kafir zimmi masuk dalam tempat mandian wanita Islam. Berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan anggota yang boleh dilihat oleh perempuan zimmiyah kepada perempuan Islam. Okey, sekarang ni dia haram melihat perempuan kafir zimmi. Perempuan kafir zimmi haram melihat perempuan. Jadi haram, bila kata haram mesti ada yang halal. Jadi apakah anggota yang boleh dia lihat? Bila kata haram melihat perempuan Islam, maka apa yang boleh lihat daripada perempuan Islam? Dari sudut orang kafir zimmi tu nak tengok dia, maka berlaku khilaf. Tiga pandangan. Pandangan pertama, harus bahawa perempuan zimmiyah itu melihat daripada perempuan Islam tersebut pada anggota yang zahir ketika mihna, iaitu sibuk dengan kerja. Ni pandangan mu'tamad. Dengan mana? Dia boleh lihat muka dia boleh tengok tangan sampai siku, dia boleh tengok kaki sampai lutut. Itu saja. Selain daripada tu, hukum diharam. Ni pandangan mu'tamad. Pandangan yang kedua, perempuan kafir zimmiyah itu hanya boleh melihat muka dan tapak tangan sahaja. Ini pandangan Imam Ghazali. Mana selain daripada itu haram. Ini seolah-olah macam lelaki ajnabi. Lelaki ajnabi yang atas pandangan kedua. Tu. Kalau atas pandangan pertama, semuanya anggota aurat belaka. Yang ketiga, sebahagian ulama memberikan pandangan mu'tamad bahawa ia seperti ajnabi. Bila kata seperti ajnabi, seluruh tubuh itu aurat. Tu seluruh tubuh itu aurat. Ni pandangan lemah lah, yang pandangan mu'tamad yang pandangan pertama ni adalah kitab Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj dan Mughnil Muhtaj. Namun begitu, terdapat pandangan lain mengatakan tidak haram perempuan kafir zimmiyah melihat pada selain aurat kepada seorang perempuan muslimah kerana melihat kepada sama jenisnya, iaitu perempuan. Mana ada 4 lah. Lebih kurang ada 4 pandangan lah. Pandangan lain pula, pandangan lain ni manaqil, betul-betul dhaif lah. Dhaif tahap gila dia panggil. Mengatakan bahawasanya tak haram perempuan kafir zimmiyah melihat pada selain aurat kepada seorang perempuan muslimah kerana melihat sama jenis. Dia kias seperti perempuan lihat sama perempuan yang muslim. Jadi tadi kita bahas perempuan lihat perempuan tu macam laki lihat laki. Begitulah pandangan ni, seolah-olah kafir zimmi melihat perempuan Islam itu seperti mana laki-laki yang ajnabi melihat laki-laki melihat sesama laki-laki. Tu. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala menjelaskan dalam An-Najmul Wahash ila syarhin minha fi syarhin minhaj bahawa pandangan kedua ini disahihkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Yang kedua tadi itulah yang sama jenis tu. Kita kata kedua padahal 4 dah. Yang kata kedua tu sebab dalam kitab sebut nombor 2. Imam Ibnul Qushairi radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa ini dikiaskan pada masalah lelaki melihat sesama lelaki. Dia kias itulah. Itu zahir. Ini berdalilkan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya seorang perempuan Yahudi telah datang dan menyoalnya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata, mudah-mudahan Allah taala melindungi engkau daripada azab kubur. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha telah memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengingkari perihal tersebut. Mana apa? Makna orang perempuan Yahudi tadi lihat Aisyah. Boleh Ni dalil kepada katanya boleh perempuan tersebut, perempuan yang kafir tadi melihat seorang perempuan yang muslim. Dalil dia apa? Ada seorang Yahudi mari kepada Sayyidatina Aisyah tanya soalan. Mana dia tengoklah bila tanya soalan tu, dan dia pun khabar ke Nabi, Nabi pun tak kata apa. Nabi tidak mengingkari pandangan tersebut, mana Nabi tawakkuf lah. Mana tidak kata ya, tidak kata haram, tidak kata halal. Mana takrir, iqrar. Jikalau kita berpandangan sebagai haram, maka adakah perempuan kafir zimmi itu apabila bersama perempuan Islam itu seperti bersama lelaki ajnabi? Kalau kita kata haram. Atau dapat dilihat anggota yang zahir ketika sibuk bekerja sahaja? Masalah ini terdapat 2 pandangan. Perkara yang lebih dekat, yakni al-qaulul aqrab, pandangan yang lebih kuat dan dekatnya ialah dapat melihat anggota yang zahir ketika sibuk bekerja. Jikalau berpandangan atas kata haram perempuan zimmiyah melihat perempuan Islam. Haram melihat perempuan Islam, tapi walaupun haram ada yang istisna, iaitu apa? Boleh melihat anggota yang sibuk dalam bekerja. Dengan mana boleh tengok kepala, boleh tengok tangan sampai siku, boleh tengok kaki sampai lutut dan sebagainya. Jadi mana haram tu bil istisna lah, dengan ada pengecualian.
Jadi hati-hati ya, dia baca kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dia kata al-qaulul asah 'inda Syafi'iyah kal ajnabi. Tu kita pelik sikit lah. Kok mana dia tak tahu kok mana. Dia kata al-asah 'inda Syafi'iyah, perempuan kafir zimmiyah dengan melihat perempuan Islam itu ialah seperti ajnabi. Kita tengok kita fiqh muktamad bukan hak tu. Hak tu muktamad sebahagian ulama Syafi'iyah. Sebab tu kalau nak tengok kitab muktamad Syafi'iyah, Tuhfah Nihayah Mughni, dia kata apa? Kadang-kadang sebahagian kitab memang kata hak tu muktamad. Tengok-tengok kitab yang Tuhfah Nihayah Mughni kata hak tu bukan muktamad. Hak tu yang diiktimadkan, yang memuktamadkan oleh sebahagian ulama. Dia muktamad apa? Muktamad tadi yang kata mehnah tadi. Jadi kena hati-hati juga macam kitab-kitab hak muqarrar ni. Fiqh muqarrar, nampak hebat. Namun begitu zahir Imam Nawawi rahimahullahu taala telah menyebutkannya dalam Al-Minhaj. Al-Minhaj ni ialah kitab syarah Sahih Muslim. Bukan Minhajul Talibin ni. Betul. Minhajul Talibin. Minhajul Talibin betul. Kalau syarah Sahih Muslim kita akan tulis syarah Sahih Muslim. Sebab syarah Sahih Muslim pun nama Minhaj juga. Al-Minhaj syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim lil Imam Muslim Ibnul Hajjaj. Dia Minhaj Hajjaj, dia punya sajak situ, iaitu haram melihat membawa makna yang pertama, iaitu perempuan zimmiyah itu seperti lelaki ajnabi tatkala perempuan Islam, tatkala bersama perempuan Islam. Jadi dia kata zahir. Ni kalau bahasa fiqh lah. Zahir ibarat Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin yang kata haram ni, macam ibarat ni lah, macam ibarat idah ni. Haram perempuan kafir zimmi, mana perempuan Islam. Seolah-olah macam haram macam ajnabi lah. Itu kata zahir ibarat daripada Minhajul Talibin yang mana Imam Nawawi kata haram melihat tu membawa makna yang pertama. Mana? Iaitu perempuan zimmiyah itu seperti lelaki ajnabi tatkala bersama perempuan. Itu zahirnya begitu. Tapi hakikatnya mu'tamad bukan begitu. Tu kena lihat kepada syarah. Sebab kitab Minhajul Talibin ini kitab yang berada di tangga keempat ataupun kelima pandangan mu'tamad Imam Nawawi. Dia kena ikut step dia. Yang step pertamanya kitab paling mu'tamad kitab At-Tahqiq. Kemudian selepas daripada tu kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian selepas daripada tu Raudatul Talibin. Kemudian selepas daripada tu ada kitab Syarah Tanqih. Lepas tu baru Minhajul Talibin, baru Syarah Sahih Muslim. Kitab fatwa lagi atas lagi lah. Mana hak kalau bercanggah sama Imam Nawawi punya pandangan, kena tengok pandangan kitab mana yang lebih diutamakan. Tu. Kemudian pandangan ini dipegang oleh Qadhi Husain. Pandangan yang mengatakan macam ajnabi itu dipegang oleh Al-Qadhi Husain, Imam Al-Baghawi, Imam Al-Mutawalli dan selain mereka itu rahimahumullahu ta'ala. Ini ulama besar ni, bukan ulama calang-calang ni. Tu. Kemudian Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtas bahawa termasuk semua perempuan kafir meskipun kafir harbi. Disebut kafir zimmi, dah kafir lain mana? Kafir harbi sekalipun sama saja. Kafir harbi apa dia? Iaitu orang kafir yang menentang Islam. Itu harbi lah. Perkara yang dikatakan haram itu adalah selain tuan penghulunya, seperti kita Idahul Bab tadi. Dia kata yang kata haram perempuan kafir zimmi melihat perempuan Islam tu, iaitu selain daripada tuan penghulunya yang perempuan lah, dan juga mahramnya, mahram perempuan kafir zimmi tu. Boleh jadi dalam family tersebut ada kafir zimmi, ada orang Islam. Jadi macam mana ni? Mahram sama mahramnya, adik tu kafir zimmi, kakak tu muslimah. Boleh tengok. Selain daripada tu tak ada masalah. Ni yang selain daripada tuan penghulu, selain daripada mahram, ni hukum dia. Terdapat hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegahkan perempuan kafir zimmiyah memasuki ke dalam hammam, tempat mandian yang bersama perempuan Islam. Itu tadi itulah. Ini merupakan dalil yang disahihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Dan Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala, Raudhah tu kitab 12 14 jilid. Tu tebal tu. Tapi seronok lagi daripada majmuk. Kalau majmuk tu macam masuk hutan lah. Kalau Raudhah tu mudah sikit. Tu. Dan Imam Rafi'i rahimahullahu taala dalam Asy-Syarhul Kabir, dia ada dua syarah. Okey, sekarang ni lah kitab fiqh bila sebut Asy-Syarhain. Bila sebut syarhain dua. Pertamanya Asy-Syarhul Kabir Wasyarhus Saghir lil Imam Ar-Rafi'i. Bila kata qala syarhain, kita pun pelik.
Mana pula syarah ni? Balik rujuk dhamir tak ada pun syarah mana. Oh, penulis ni silap kepala otak tu tak tahu. Syarhain situ ialah Asy-Syarhul Kabir wasyarhus Saghir li Imam Rafi'i. Dua-dua tu syarah kepada kitab Al-Wajiz Imam Ghazali. Tu. Dia kata apa dua-dua orang ni? Bahawa halal perempuan kafir zimmiyah melihat anggota yang zahir ketika bekerja yang terdapat pada perempuan Islam tadi itulah. Sebahagian ulama berpegang kepada pendapat seperti mana yang dapat difahami daripada kalam Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Minhajut Talibin, bahawa perempuan kafir zimmiyah itu bersama dengan perempuan Islam seperti ajnabi. Itu sebahagian ulama. Yang mana kita kata tadi zahir kalam Minhaj tu seolah-olah haram tu macam ajnabi, padahal bukan, ikut pandangan muktamad. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan fatwa kerana berdasarkan apa yang terdapat dalam matan Minhajut Talibin dengan pengharaman membuka umpama wajah perempuan Islam kepada perempuan zimmiyah, kerana perempuan Islam itu boleh membantunya dengan sebab membuka wajah tersebut atas perkara membantu atas perkara yang membawa kepada kerosakan, kefasadan dan keburukan, dan juga perempuan Islam tersebut dapat membantunya ke arah perkara yang diharamkan, yakni maksiat, dapat syahwat dan sebagainya. Jadi menurut Imam Nawawi bila perempuan Islam tersebut berhadapan dengan perempuan kafir zimmiyah kena tutup muka. Seolah-olah macam takut ada fitnah-fitnah tertentu ataupun perkara-perkara maksiat tertentu, kefasadan, kerosakan yang akan berlaku, maka seolah-olah ini macam ajnabi lah. Sampai ke tahap kena tutup muka, kata Imam Nawawi. Seolah-olah macam ajnabi, macam duduk depan ajnabi dah. Hal ini berlaku kerana orang kafir itu juga diberati hukum taklif. Ni yang iskal dulu tu. Yang kita kata, mana orang kafir kata haram melihat ni? Dia pun ada hukum taklif juga menurut mazhab Syafi'i. Dengan perkara yang bercabang dalam syariat, iaitu furu'. Perkara usul pun dia kena, perkara furu' pun dia kena. Dia akan kena seksa nanti bukan setakat dia sebab kafir, bahkan sebab dia itu tak semayang, sebab dia itu tak beri zakat, sebab dia itu tak beri haji umrah kalau mampu dan sebagainya. Tidak haram seorang perempuan Islam melihat kepada perempuan zimmiyah hal keadaan aku, yakni Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah menyalahi pandangan sebagian ulama yang bertawakuf atas masalah ini. Sekarang ni masalah perempuan zimmiyah lihat perempuan yang muslim, selesai. Sekarang ni perempuan muslim lihat zimmiyah lagu mana? Syekh Ibn Hajar kata boleh. Syekh Ibn Hajar kata boleh. Hal keadaan aku, Syekh Ibn Hajar betul tu. Tidak haram, betul lah. Harus. Hal keadaan aku menyalahi, mana ada pandangan ulama lain yang mengatakan tak boleh jawab masalah ni. Tawaqqafa ala hadhihi al-mas'alah. Ni jadi kita boleh buat pengajaran bahawasanya setiap soalan tak semestinya ada jawapan. Kadang taraddada, dia punya jawapan dia ialah taraddada alaihi. Taraddud, tak tahu jawapan dia, wallahu alam. Jadi gitu. Kadang-kadang Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i pun taraddud, tak tahu nak bagi jawapan apa. Jadi itulah dia panggil orang yang beramanah dengan ilmu. Dia kalau tak tahu lah. Kalau tahu dia bagi tahu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan memandang perempuan kepada laki-laki yang helat itu. Yakni memandang oleh seorang perempuan kepada laki-laki yang helat, laki-laki yang ajnabi itu seperti memandang laki-laki akan perempuan. Macam mana? Yakni memandang laki-laki yang ajnabi akan perempuan yang ajnabiyah. Mana sama? Kok mana? Tengok topik kita, perempuan melihat lelaki ajnabi. Kata musannif, memandang perempuan kepada laki-laki yang helat. Pandangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ini selari dengan pandangan asah yang dikemukakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Minhajut Talibin. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskannya dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, bahawa telah berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan seorang perempuan ajnabiyah melihat badan lelaki ajnabi. Jadi ada khilaf. Kita tengok khilaf dia. Panjang tu. Nombor pertama, pandangan pertama, harus seorang perempuan balighah. Bila kata balighah, murahid pun masuk. Tak ada sebut lah. Dah murahid lagi mana? Masuklah sekali. Harus seorang perempuan balighah yang ajnabiyah, patutnya ada ajnabiyah lah, melihat badan lelaki ajnabi selain anggota antara pusat hingga lutut. Bila? Qaid, jikalau tidak takut berlaku fitnah. Jadi seorang perempuan ajnabi boleh melihat badan lelaki ajnabi yang lain selain daripada pusat hingga lutut dengan qaid tak takut berlaku fitnah. Mana kalau tengok muka dia, tengok badan dia, takut berlaku fitnah pada diri dia, hukum dia haram.
Adapun lihat antara pusat dengan lutut pun haram. Adapun lihat selain pusat dengan lutut dan tidak bersyahwat, tidak mendatangkan fitnah, atas pandangan pertama ni harus. Okey. Ini merupakan pandangan asah menurut Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj. Hal ini berlaku kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha telah melihat kepada Habsyah. Waktu Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha duduk di belakang, Nabi SAW menggendong Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha di belakang, dan dia tengok orang duduk main dalam masjid. Tu Habsyah tu. Hal keadaan mereka bermain-main di dalam masjid, dan Nabi SAW memberikan keizinan kepada Fatimah. Habis titik itu. Tu satu dalil. Dalil Nabi SAW membenarkan Aisyah melihat Habsyah yang mana dia tu orang lelaki bermain-main. Ini dalil kepada kata, seorang laki-laki perempuan yang ajnabi boleh melihat laki-laki ajnabi yang lain kalau tak ada fitnah. Okey, satu dalil. Kemudian dan juga Nabi SAW memberikan keizinan kepada Fatimah binti Qais bahawa dia memperlakukan seperti orang biasa di hadapan Ibnu Ummi Maktum. Berkelakuan seperti orang biasalah di hadapan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ni orang lelaki. Mana berperkaluan biasa ni tak perlulah nak jaga pandangan ke apa lebih kurang, dah lah, boleh tengok lah maksudnya. Tu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Hadis sahih. Pandangan ini juga disahihkan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Rafi'i rahimahumullahu taala dalam Asy-Syarhul Kabir dan Al-Muharrar. Sebab kedua ialah tu sebab pertama. Sebab kedua ialah anggota selain pusat hingga lutut itu bukan aurat lelaki tersebut ketika sembahyang, bukan setakat dipandang oleh ajnabi, bahkan dalam sembahyang pun selain daripada pusat hingga lutut itu bukan aurat dalam sembahyang. Tu ilah yang kedua yang menguatkan lagi bahawasanya harus seorang perempuan yang ajnabi melihat anggota yang selain daripada pusat hingga lutut. Ini bukannya seperti lelaki ajnabi melihat perempuan ajnabiah, tak sama. Perempuan laki-laki ajnabi melihat perempuan ajnabiah tu aurat dia pandangan mu'tamad seluruh tubuh. Tak sama nak qiyas sini, tak sama. Kerana badan perempuan itu sendiri merupakan aurat. Oleh sebab badannya itu aurat, maka wajiblah menutup badan seluruhnya tu ketika sembahyang. Beza perempuan tu diri tubuh dia tu aurat, sebab tu kena tutup dalam sembahyang. Maka haramlah laki-laki melihat anggota ataupun badan perempuan tersebut. Berbeza dengan perempuan melihat laki-laki atas pandangan pertama ni, dia kata selain daripada pusat hingga lutut, laki-laki tu bukannya ada aurat di dalam sembahyang, bolehlah tengok. Beza dengan perempuan badan itu aurat dalam sembahyang, dan bila laki-laki tengok pun aurat lah. Okey, ni hujah pertama. Tapi tu bukan pandangan yang mu'tamad. Pandangan yang kedua, pandangan mu'tamad, pandangan asah. Haram perempuan ajnabiyah melihat lelaki ajnabi seperti mana haram lelaki ajnabi melihat perempuan ajnabiyah. Dia sama saja. Syekh Al-Qalyubi rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam Hasyiah Al-Qalyubi bahawa atas pandangan ini, maka wajib atas seorang laki-laki menutup anggota yang diketahui akan dilihat oleh perempuan ajnabiyah. Dia tak wajib tutup, tapi wajib tutup bila tahu ada orang pandang. Mana contoh terselok apa, ada orang pandang, tutup tu maksud dia, bukan kena pakai niqab. Tu Adapun lelaki ajnabi melihat perempuan ajnabiyah itu haram menurut kesepakatan ulama, kerana para perempuan ini tempat syahwat pada asalnya lagi. Dia panggil madhinnatus syahwah. Dia panggil madhinnatus syahwah. Ini sepakat ulama. Mana laki-laki melihat perempuan ajnabi melihat laki-laki ajnabi itu khilaf. Tapi laki-laki ajnabi melihat perempuan ajnabi, dia kata apa? Menurut kesepakatan ulama haram melihat lelaki ajnabi kepada perempuan. Sebab apa? Kerana para perempuan itu tempat syahwat pada asalnya. Kena beza melihat perempuan ajnabi dengan aurat perempuan ajnabi. Kalau kita berlaku atas pandangan kedua, aurat perempuan depan ajnabi itu ialah seluruh tubuh melainkan muka dan tapak tangan, bukan bermakna laki-laki boleh tengok. Atas pandangan mu'tamad, laki-laki juga haram tengok, walaupun tak ada syahwat, walaupun tak ada fitnah, kalau tak berhajat. Melainkan ada hajat seperti perubatan yang kawan tu duk maki. Ini yakni mana tadi? Ini tu apa? Yakni pengharaman perempuan ajnabiyah melihat lelaki ajnabi itu adalah berdasarkan firman Allah Taala. Ini dalil dia. Dalil kata haram menurut pandangan asah.
qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad bagi orang-orang beriman yang lelaki akan menundukkan daripada pandangan mereka. Ni dalil kepada pengharaman. Sepatutnya ada lagi ayat kesambung tu. Dia ada untuk perempuan. Dalam Sunan Abi Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i mengeluarkan hadis daripada Ummi Salamah bahwasanya beliau berada di rumah Maimunah. Kemudian Nabi SAW masuk ke rumah tersebut dan bertemu kedua-duanya. Bertemu Ummi Salamah dengan Maimunah. Ni sekarang ni Ummi Salamah cerita. Ummi Salamah kata, aku ni berada di rumah Maimunah. Kemudian Nabi SAW masuk rumah. Dalam keadaan Ummi Salamah dengan Maimunah tu ada. Kemudian Ibnu Ummi Maktum meminta izin untuk masuk. Dia ni ajnabi. Kemudian Nabi SAW bersabda, berhijablah kalian berdua daripadanya. Ni dalil kata hukum dia haram. Hukum dia haram perempuan melihat laki-laki, walaupun tidak bersyahwat sekalipun. Dia suruh berhijab. Kemudian Ummi Salamah berkata, kami ni, yakni Ummi Salamah dan Maimunah tu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia Ibnu Ummi Maktum itu orang buta dan tidak nampak kami. Nabi SAW lantas bersabda, adakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua boleh melihat? Namun begitu, itu dalil dia. Namun begitu, Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala berkata, ini khusus bagi isteri-isteri Nabi SAW secara khusus pula dah. Tu. Kata, ni dalil khususiyat bagi ummahatul mu'minin, bukannya untuk seluruh orang perempuan Islam dah. Pula dah. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menjawab. Ni qilah dia panggil, idza qulta dzalika faqultu. Apabila kamu kata ni dalil khusus berkenaan dengan ummahatul mukminin saja, maka Imam An-Nawawi telah menjawab dalam syarah Sahih Muslim daripada hadis Sayyidatina Aisyah dengan bahawasanya beliau tidak melihat muka-muka Habsyah tersebut dan juga tidak melihat kepada badan-badan mereka. Okey, dalil hak pertama kan ni dalil sama ni. Dalil yang tadi pandangan pertama kata harus perempuan ajnabiyah melihat laki-laki ajnabi kalau tak ada syahwat, kalau tak ada fitnah, lihat tu selain daripada pusat dengan lutut. Dalil dia bawa hadis Sayyidatina Aisyah melihat Habsyah bermain-main. Maka di sini pula mana seolah-olah itu dalil kepada kata bahawasanya bolehlah, haruslah melihat laki-laki kalau tak ada syahwat. Di sini Imam Nawawi jawab hadis berkenaan dengan Sayyidatina Aisyah melihat Habsyah bermain tadi. Maka dia kata beliau, yakni Sayyidatina Aisyah, tidak melihat muka-muka Habsyah tersebut dan juga tidak melihat kepada badan-badan mereka. Hadis yang sama menjadi dalil kepada kata tetap haram perempuan ajnabiyah melihat laki-laki ajnabi. Dalil sama, faham beza? Yang dalil yang pandangan pertama kata harus perempuan ajnabiyah melihat laki-laki ajnabi, guna hadis Sahih Muslim ni juga, iaitu Sayyidatina Aisyah melihat Habsyah bermain. Pandangan yang kedua pula, pandangan asal kata haram juga melihat. Dah hadis Sayyidatina Aisyah dia. Sayyidatina Aisyah tu lihat bermain mereka je, bukan melihat muka mereka dan badan mereka. Dengan makna kalau dia tu tak melihat muka dan tak melihat badan mereka, dengan makna kalau melihat muka dan badan dosa. Haram lagu tu. Hanya sahaja beliau melihat permainan yang mereka mainkan. Macam kita tengok bola lah, bukan tengok kepala lutut kawan tu, tengok permainan je. Bukan tengok kepala lutut kawan tu. Kalau tengok kepala lutut kawan tu haram lah, sebab dia aurat. Hanya sahaja beliau melihat permainan yang mereka mainkan. Tidak lazim daripada melihat permainan yang mereka bermain itu membawa kepada sengaja melihat ke badan mereka. Tengok cara bermain je, bukan tengok muka mereka, tenung badan mereka, bukan. Tengok dalil yang sama tapi pemahaman yang berbeza. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan suatu peringatan dalam Mughnil Muhtaj bahawa hasil fahaman pandangan ini seolah-olah haram atas seorang perempuan ajnabiyah melihat kepada muka lelaki ajnabi dan dua tapak tangannya ketika aman daripada fitnah menurut pandangan asah ini. Menurut pandangan asah seolah-olah haram juga melihat muka dan kedua telapak tangan. Ini menurut pandangan asah. Walaupun begitu, Imam Jalaluddin Al-Bulqini rahimahullah telah berkata, ini merupakan perkara yang tidak disebut oleh seorang pun daripada ashab Asy-Syafi'iyah. Bahkan para ulama sepakat atas keharusan perempuan ajnabiyah melihat kepada muka dan dua tapak tangan seorang lelaki ketika aman daripada fitnah. Ni i'tirad lah. Biasalah ni kita nukil i'tirad ulama yang memahami dalil
yang saling berfahaman dalil secara berbeza. Jadi Imam Bulqini kata tak sebut pun, salah satu ashab Syafi'iyah pun tak ada sebut. Bahkan sepakat ulama harus perempuan ajnabiah lihat muka dan tapak tangan itu ketika aman berfitnah. Ini Imam Bulqini jawab. Mereka berdalilkan dengan hadis Sayyidina Aisyah melihat Habsyah bermain. Oleh itu Imam Nawawi rahimahullahu taala telah menjawabnya seperti mana yang telah dinyatakan di atas yang tadi itulah, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha itu bukan melihat tapak tangan, bukan melihat badan dan muka mereka, melihat cara mereka bermain sahaja. Jadi mereka berdalilkan dengan hadis Sayyidina Aisyah itu terjawab oleh jawapan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim tadi. Tambahan lagi, terdapat ulama lain yang turut menjawab bahawa mudah-mudahan ketika Sayyidina Aisyah melihat Habsyah berlaku sebelum turun ayat surah untuk berhijab. Itu tanggungan ulama. Jadi kata atas yang sebagian ulama ni seolah-olah kata Sayyidina Aisyah melihat badan dan muka Habsyah tu, tapi waktu tu tak turun lagi suruhan untuk berhijab. Tak turun lagi suruhan ataupun larangan tengok ajnabi. Dia tanggung kat situ. Ataupun Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha belum mencapai tahap wanita yang sempurna umurnya, belum balik lagi, tak ada lah halang-halang. Dia belum mukallaf lagi. Jadi syarat mukallaf balik. Jadi sekarang ni Sayyidatina Aisyah melihat mereka bermain, kalau tengok badan sekalipun dia ni tak balik, jadi tak ada lah hukum halang-halang situ. Ini banyak ni i'tirad lewat i'tirad ni. Seronok tu. Namun begitu Imam Al-Mutawalli rahimahullah ta'ala telah menjelaskan bahawa makruh seorang perempuan ajnabiyah melihat muka dan badan seorang lelaki ajnabi, yakni kalau tak ada hajat. Ni pandangan dia ni, kata makruh. Tak ada, saya saja duduk tengok muka dia. Ni kalau berlaku atas pandangan pertama lah. Atas pandangan kata harus melihat badan ajnabi yang selain pusat hingga lutut kalau tak ada fitnah. Harus dah. Tapi Imam Mutawalli kata walaupun begitu makruh kalau tengok saya saja perempuan ajnabiah kepada laki-laki ajnabi tadi kalau tak ada hajat. Tu pandangan kedua. Ni pandangan ketiga pula. Perempuan ajnabiah harus melihat kepada anggota lelaki ajnabi yang zahir ketika sibuk bekerja sahaja. Makna perempuan tersebut boleh lihat muka dia, tangan dia, kaki dia, tengkok dia, tu je. Badan tak boleh tengok. Badan tak boleh tengok. Dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna', dia sebut bahawasanya kalau kita keluar rumah, kalau ada perempuan wajib pakai baju. Dia tu Hasyiah Al-Bijirmi kita pernah baca lah. Cuma kita tak letak sini lah. Wajib pakai baju makna tutup badan. Walaupun kita tak wajib pakai nikah apa semua, tapi badan tu kena tutup. Kalau nak keluar rumah hal keadaan ada ajnabi. Itu adalah Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna', kita pernah baca. Cuma tak letak sini lah. Sebab kita buat tobik ni bukan berdasarkan Hasyiah Mutaakhirin, dalam Tuhfah Mughni Nihayah saja dengan Najmul Wahash. Kemudian mana tadi? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah taala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj bahawa hal ini berlaku, hal ini mana? Hal pandangan ketiga ni berlaku kerana tiada hajat sama sekali untuk melihat selain daripada anggota tersebut. Selain daripada anggota mehnah tu, contoh badan dia. Ada tak perempuan tu hajat tengok dia? Tak ada. Maka haram. Ni melainkan ada hajat lah, ataupun ada darurat. Atas kaedah ad-daruratu tubihul mahdhurati. Bukan itu sahaja, bahkan sebahagian ulama menguatkannya lagi sebabnya, iaitu umum balwa, yakni suatu perkara yang tidak dapat dielakkan ketika para perempuan melihat para lelaki ketika dalam perjalanan ke suatu tempat. Mestilah dia jalan, perempuan-perempuan duk jalan-jalan nampak jumpa lelaki, mestilah tertengok muka dia, mestilah tengok tangan dia. Tu umum balwa. Jadi umum balwa ni perkara yang tak dapat dielakkan. Umum balwa ni perkara masalah yang susah nak kita elakkan. Antara perkara yang umum balwanya, contohnya di Mekah tu ada tek burung banyak. Tek burung banyak, macam mana kalau kita bijak? Tak jadi najis dengan syarat taik tu kering, kita pun kering. Tak ada masalah. Dah umum balwa. Tu dia panggil umum balwa, benda yang tak dapat dielak sangat-sangat. Contohnya umum balwa lagi ialah bulu kucing bagi orang yang belah kucing. Tu umum balwa juga tu. Bulu kucing dalam mazhab Syafi'i kita 3, 4 bulu, 5 bulu tu najis. Najis kalau ada kat pakaian kita kalau semayang tak sah. Tapi melainkan orang yang memang pelihara burung, memang pelihara kucing. Kita Hasyiah Bajuri rahimahullahu taala kata kerana dia umum balwa, tak dapat dielakkan. Susah nak elok. Dah sapu habis dah, ada juga 3, 4 lai. Payahlah. Jadi dia dimaafkan. Selain daripada ahli kucing tak maaf. Yang ni habis.
Kesemua pandangan ini mana? Iaitu ABC. Itu lagi. Qaid lagi tu. Selama mana tidak takut berlaku fitnah. Yang kata haru-haru tengok ni. Tapi tapi pandangan B tu haram dah. Tak kira dah fitnah tak fitnah, haram dah. Kalau fitnah lagi haram. Ni qaid kata kalau tak berlaku fitnah. Jikalau perempuan tersebut takut berlakunya fitnah, maka tidak harus, yakni haram secara pasti tanpa khilaf, qat'an bila khilaf. Namun begitu dikecualikan daripada pengharaman ini jikalau perempuan tersebut melihat lelaki ajnabi itu dengan tujuan bernikah dengannya. Tu kita bahas dulu. Sebab apa? Dia tanggung atas darurah, atas darurat perkahwinan, bolehlah dia tu lihat lelaki lihat dia lihat lelaki. Kemudian habis, masuk balik kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan harus memandang perempuan kepada lelaki yang mahramnya mahram perempuan. Harus tu yang lain, yakni akan yang lain daripada antara pusat dan lututnya. Ni tengok, ni perempuan melihat adik sendiri, abang sendiri, yang mahram lah. Tengok nombor 1 dalam taklid tu, dia kata yakni harus perempuan memandang mahramnya mahram perempuan yang laki-laki, melainkan yakni haram barang yang antara pusat dan lutut. Benda yang antara pusat dan lutut haram tengok. Selain daripada tu harus tengok. Itu zahir kitab kita ni. Kemudian masuk kita punya dhabit. Hukum perempuan melihat mahramnya yang lelaki. Kata musannif harus memandang perempuan kepada lelaki yang mahramnya. Berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan perempuan melihat mahramnya lelaki. Ada khilaf rupanya. Mana Syekh Daud ni ambil pandangan mu'tamad lah kot. Kita tengok pandangan pertama Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj telah berkata bahawa hukumnya sama seperti seorang lelaki melihat mahramnya yang perempuan. Mana? Iaitu harus melihat anggota selain antara pusat dengan lutut. Ini pandangan Syekh Daud itu ni lah. Yang pandangan kedua pula Syekh Ahmad Al-Mahalli rahimahullah telah berkata dalam Kanzur Raghibin ala Minhajut Talibin bahawa harus perempuan tersebut melihat kepada anggota yang zahir ketika sibuk bekerja sahaja. Maknanya dia hanya boleh tengok muka, tangan, kaki, badan tak boleh tengok juga. Sebab apa? Ilat dia sama, iaitu tidak ada hajat untuk tengok. Macam dululah laki-laki melihat perempuan yang mahram. Laki-laki melihat perempuan yang mahram. Ada pandangan mengatakan tengok yang anggota yang sibuk mihnah bekerja saja. Dengan makna apa? Dia tak boleh tengok badan dia tu, payudara tak boleh tengok apa, tak ada hajat nak tengok apa. Dia saja nak tengok. Habis. Kemudian kita bahas sikit yang tak dalam kitab ni, hukum khuntha muskil dalam bab melihat jantina lain. Ni tak dalam kitab Syekh Daud Fatani, ada dalam Syuruh Minhaj. Adapun khuntha muskil, khuntha ada dua, khuntha muskil, khuntha wadih. Dalam kitab fiqh bila sebut khuntha, idza utliqa al-khuntha fal muradu bihi khunthal muskil, al-khunthal muskil. Bila disebutkan khuntha saja, maka dia itu khuntha muskil. Tak payah nak kata ni wadih ke muskil, tak payah tanya dah. Bila sebut khuntha muskil. Kalau sebut wadih, dia akan sebut al-khunthal wadih. Bila khunthal wadih, tak ada isu lah. Khunthal wadih ni dah jelas dia ni laki ataupun perempuan. Jadi khuntha muskil ni tak boleh kahwin, khuntha wadih boleh kahwin. Adapun khuntha muskil, menurut pandangan asah diberikan kepadanya hukum ihtiyat, yakni berhati-hati. Maka bila kata ihtiyat lah ke mana? Tafri'nya, khuntha muskil ini seperti lelaki apabila bersama-sama dengan perempuan, dan seperti perempuan apabila bersama-sama dengan lelaki. Mampu dah kalau dua-dua dah macam mana? Dia kata dia seperti lelaki kalau bersama perempuan, dia seperti perempuan kalau bersama lelaki. Ni ihtiyat teruk ni. Macam perempuan mutahayyirah. Aduh lah. Namun begitu, Al-Qaffal, Imam Al-Qaffal rahimahullahu ta'ala menghukumkan pada khuntha muskil tersebut dengan hukuman harus kerana mengambil asalnya. Dia kata harus, boleh tak ada masalah. Sebab apa? Mengambil asalnya tak kalau dia sedang kecil. Ambil istishak hak asal. Mana? Asal dia kecil. Waktu kecil boleh tak tengok orang? Boleh. Maka harus lah. Dia ambil ke situ. Dia ambil ke situ Imam Qaffal. Imam Qaffal ni pelik-pelik sikit lah. Sehingga nyata perbezaan antara jantinanya perempuan ataupun lelaki. Yang kata haru tu sampailah nyata dia ni perempuan ataupun lelaki. Mana nyata ni, mana dia tu khuntha wadih.
Sudah sampai tahap jadi khuntha wadih, barulah tetap masalah dia ni laki. Kalau dia laki, dia haram tengok perempuan lah. Kalau dia perempuan, dia haram tengok laki, seperti mana kita bahas tadi. Pandangan ini turut diputuskan oleh sebahagian ulama. Walaupun begitu tu bukan mu'tamad lah. Namun begitu Imam Syirazi rahimahullahu ta'ala dalam kitab apa? Dalam kitab, sekarang ni Imam Syirazi dalam kitab fiqh bila sebut qala syekh, bila kata sebut syekh, itu Imam Syirazi. Kenapa? Kerana dia Nabi SAW, dia mimpi Nabi SAW, Nabi SAW panggil dia syekh. Maka dia bila diitlaqkan dalam kitab fiqh asy-syekh, fal muradu bihi lil Imam Syirazi, al-Imam Syirazi. Bila kata syekh ni, Imam Syirazi lah. Kecuali kalau dia sebut asy-syekh, nama, tu nama tu lah. Kalau dia sebut qala syekh saja, tu Imam Ar-Razi, Syirazi. Mengatakan bahawa pandangan yang terpilih, iaitu al-qaulul mukhtar, ialah yang pertama, iaitu ihtiyat, yakni berhati-hati. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah ta'ala telah menjelaskan bahawa haram lelaki ajnabi dan perempuan ajnabiyah berkhalwat dengan muhuntha muskil. Khalwat ni duduk seorang-seorang dengan dia dalam satu kawasan, duduk satu bilik ke. Satu bilik ada seorang khuntha muskil dengan laki-laki, seorang khuntha muskil dengan perempuan. Itu hukum dia haram. Habis. Hukum lelaki ataupun perempuan melihat khuntha muskil pula. Tadi khuntha muskil lihat lelaki atau perempuan. Sekarang ni terbalik pula. Kita nak lihat khuntha muskil pula. Imam An-Nawawi rahimahullah telah berkata dalam Syarhul Muhadzab. Cara muhadzab eja tu bukan typo tu, memang macam tu lah. Dengan bahawasanya haram atas lelaki dan perempuan melihat kepada khuntha muskil. Haram. Haram atas lelaki dan perempuan melihat kepada khuntha muskil. Jikalau khuntha muskil tersebut, yang kata haram tu, kalaulah khuntha muskil tu berada pada umur yang haram melihatnya pada orang yang wadih, yakni jelas jantina. Iaitu apa dia? Iaitu ketika dia tu ada ketika melihat dia tu bagi orang yang ada tabiat salimah, ada syahwat. Kita melihat lelaki bila haram, perempuan lihat lelaki, iaitu bila dia itu secara tabiat dia, kalau kita tengok dia boleh naik syahwat. Itulah maksud ini. Jadi haram perempuan melihat khuntha muskil, haram lelaki melihat khuntha muskil. Bila haram? Bila mana dia sampai ke tahap umur yang mana secara tabiat salimahnya, tabiat yang sejahtera, bila tengok dia boleh naik syahwat. Lebih kurang umur 8, 9 tahun, 10 tahun gitulah. Mana kalau bawah pada tu tak ada masalah. Kalau bawah daripada umur tu 5 tahun ke 6 tahun tak ada masalah. Habis. Masuk balik kitab kita, wa qala Syekhul Musannif rahimahullah. Allah. Okey. Dan ni berubah ni. Dan harus memandang dan bersentuh. Tu harus memandang, yakni oleh memandang dan bersentuh atau memandang kerana berbekam dan berubat. Tengok nombor 2. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Ummu Salamah zaujah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin beliau untuk berbekam. Bini pun nak bekam kok. Maka memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Aba Taibah bahawa berbekam akan Sayyidatina Ummu Salamah tadi. Sahih Muslim jilid 4 muka surat 1732, hadis yang bernombor 2206. Apa hukum muskil? Bukan muskil, khuntha muskil, jimak diri sendiri. Tu. Dahsyat soalan tu. Dahsyat soalan tu. Bukan isu jimak diri sendiri. Jimak diri sendiri kok mana? Dia isu gini rasanya. Berlaku tak junub atas dia kalau dia memasukkan kemaluan tu ke atas farah dia lah. Boleh ke dok? Jadi junub ke dok? Itu kita pun tak ingat. Tak ingat gitu. Ada siapa ingat? Tu adalah sabilan. Ingat kita ya. Tak ingat dah aku. Hukum pelik-pelik ni memang tak ingat dah aku. Yang ada lah kitab sabila. Kitab sabila babul ghusli. Dah itu lah. Dia memasukkan kemaluan sendiri dalam farah dia. Wajib mandi. Sebab kalau kita masukkan zakat ke dalam farah dia tak wajib mandi. Sebab apa? Sebab ihtimal. Dia kena macam mana? Macam mana khuntha muskil ni kena mandi wajib? Bila orang jimak dia jimak orang dalam masa sama. Tu wajib. Faham ni? Apa dia?
Liwat. Liwat lain, liwat kot dubur. Kot dubur memang sah lah kena mandi tu. Itulah. Itu dalam sabila. Tak ingat kita pun. Jadi kalau contoh dia apa nama tu, orang lain jimat dia kot farah. Dalam masa yang sama dia ambil dia punya zakat tu jimat orang lain. Tu kena mandi wajib lah. Sebab tidak ada ihtimal dah. Sebab kalau seorang aja, contoh orang lelaki jimat dia kot farah, contoh muskil tu. Sebab apa tak wajib mandi tak wajib mandi wajib. Tak wajib mandi junub. Apa? Sebab ihtimal boleh jadi yang farah yang dia masuk tu daging yang lebih. Yang sebenarnya ialah zakar dia. Jadi kalau zakar tak masuk dalam farah orang lain, tak wajib mandilah. Jadi ihtimal begitu. Jadi sebab itulah kalau orang jimat dia kot farah, dia tak payah mandi wajib. Sebab tidak berlaku junub atas dia. Tu pelik-pelik lah kau tu. Boleh rujuklah kitab sabila tu. Tu. Tadi. Hukum berbekam. Habis. Kemudian keharusan memandang dan bersentuh kerana berbekam. Tengok kitab Syifuniqab. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj telah menyatakan contoh lain selain berbekam dan berubat. Ada lagi, iaitu berkhitan. Sunat. Khitan ni jangan lu ingat lelaki je, perempuan sama lah kalau ada. Dan beranak-anak 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 lah, melahirkan anak. Tu. Ni melahirkan anak. Allah. Kerana apa? Kerana berhajat dengan qadar segara kepada demikian itu. Koi. Jadi orang kata, tak leh. Tu apa suami tak tahu pergi hospital apa nama tu, beranak orang lelaki, doktor lelaki semua. Banyak benda kena bahas dulu. Sabar dulu. Tu. Banyak benda kena bahas. Boleh jadi dia pergi kepada doktor laki-laki tu, boleh jadi sebab apa? Sebab memang tak ada doktor perempuan satu. Ataupun kalau nak pi doktor perempuan tapi dia tu segera perlukan beranak sekarang, boleh jadi. Doktor kata sebulan lagi tiba-tiba beranak sekarang. Gimana? Tak ada nak cari laki perempuan, memang nak kena cari asal ada je. Jadi banyak fiqh ni dia tak boleh gitu, dia tak boleh kalut. Dia kena tanya banyak sudut. Kita mengaji fiqh memanglah hukum dia haram hantar isteri kepada doktor lelaki tanpa sedangkan ada doktor perempuan yang kita buat tertib dulu tu. Memanglah zahir gitu, tapi kena tengok wakil juga realiti. Adakah dia pergi pada doktor lelaki tu kerana hajat yang bersangatan dengan kadar yang segera, kalau ke mana? Kena tengok banyak sudut. Jangan main hantam ya. Sebab apa? Sebab kalau kita pegang gitu, zahir gitu je, nanti kita akan berasa pandang rendah pada orang. Dosa kawan tu. Ada dia hantar doktor lelaki. Tak syok lah. Kita boleh ihtimal banyak, sedangkan kita boleh ihtimal banyak. Kawan tu hantar ke doktor lelaki, boleh jadi gini kot. Dia kalau mengaji lebih itu, boleh jadi gini, boleh jadi tu makna dia ada banyak benda. Dia ada banyak benda boleh ihtimal. Jadi boleh ada bersangka baik orang. Ini bubuh lebih kurang, tak kena itu. Jadi tu pekoh lah ke mana tu. Sebab tu mufti tu dia panggil gelaran sahibus samahah. Sahib pemilik, as-samahah yang betul ansu. Dia kena relax-relax ni mufti ni. Sebab tu nak bagi fatwa tak dia marah. Hukum dia haram. Tu. Lah kitab mufti wal mustafti, lagi kitab usul pekoh dia akan beri peringatan. Mufti haram beri fatwa ketika marah. Itu juga mengajar ke apa. Sama lah. Kena relax sat. Kemudian betul. Akan tetapi disyaratkan hadir suami ataupun mahram ataupun perempuan lain bersamanya. Jadi kalau doktor lelaki contohnya menguruskan pesakit beranak perempuan tu, takkan laki seorang laki tu, doktor lelaki tu dengan isteri dia saja, mesti ada perempuan lain. Tak ada masalah lah. Tak ada, tak pernah dengar lagi lah. Orang beranak dia bersama dengan doktor lelaki saja. Tak ada, tak pernah. Biasanya ada perempuan sekali. Perempuan duduk tepi-tepi tu lah, duduk urus darah-darah hak keluar tu. Biasanya begitulah. Tapi kalau dapat hak perempuan tu lagi bagus. Cumanya kalau ada orang beranak dengan doktor lelaki, jangan pandang lewek, pandang rendah pada dia lebih kurang. Dia ada lah sebab lah tu. Tu jauh lagi nak jadi mufti tu. Okey, habis. Jadi ada 3 syarat. Pertamanya hadir suami ataupun hadir mahram ataupun perempuan lain. Tu. Imam Al-Bulqini rahimahullahu taala mengatakan bahawa perkara ini kehendaki di sini ialah perkara yang dapat mencegah berlakunya khalwat saja.
Maknanya siapa-siapa pun boleh lah, asalkan jangan berkhawat dengan dia. Doktor lelaki dengan pesakit perempuan tu jangan ada khalwat, mana-mana orang masuk lah. Tu kata Imam Bulqini. Namun begitu, menurut pandangan Ashah dalam Raudatul Talibin, bahawa disyaratkan kekurangan doktor perempuan. Jadi ada khilaf. Tadi tu tak ada syarat, ni ada syarat. Pandangan Ashah ada syarat. Yang kata boleh tu laki-laki rawat perempuan ni dengan syarat kekurangan doktor perempuan yang merawat pesakit perempuan dan kekurangan doktor lelaki yang merawat pesakit lelaki tersebut. Kekurangan doktor, yang ni doktor pakar. Macam mana nak tahu ni? Ni kena rujuk hospital pula. Ni atas kitab je. Jadi kita kena rujuk hospital lah. Ada tak masa ni perempuan untuk bantu lahir bini saya ni? Kalau ada, sila lah. Tak ada, bagaimana? Boleh jadi dalam masa yang sama yang bini ni nak beranak tu, semua perempuan yang jadi doktor tu semua kena urus orang beranak yang lain. Mana tahu? Jadi kena tengok banyak sudut. Tu. Imam Al-Mutawalli rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak harus, yakni haram, bahawa doktor tersebut kafir zimmi sedangkan masih ada doktor Islam. Tu kita dah sebut dulu dah dalam tertib Imam Bulqini dalam bab doktor tu. Yang paling afdal sekali suami sendiri. Tu. Suami sendiri kalau ada doktor, dia memang suami dia lah kena urus. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah mengakui dan mengaitkannya dalam Al-Kafi. Dan mengaitkannya oleh pengarang Al-Kafi dalam Al-Kafi. Akan doktor tersebut mestilah bersifat amanah. Qaid pula ada sifat amanah. Maka tidak boleh seseorang itu berpaling kepada doktor yang tidak amanah hal keadaan masih ada doktor yang bersifat amanah. Amanah sini makna jaga sungguhlah, tak lihat lebih kurang. Tu. Syekh Ahmad Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa sebab keharusan memandang itu adalah kerana mendelik kepada sakit yang dialami seorang dan kerana hajat. Dua benda, sakit yang dialami dan hajat. Sebab tu kata boleh-boleh tu, sebab dia sakit, tak ada doktor lain tu. Dia lah kena urus. Ataupun dia ni ada hajat lain, mungkin ada terdesak dan sebagainya, memerlukan doktor lelaki juga, memerlukan doktor perempuan rawat lelaki juga. Macam mana? Tu. Dalam hospital ni tak terlepas mesti ada doktor lelaki, doktor perempuan dalam merawat pesakit. Nak buat macam mana? Tu dia punya sunnatullah dalam Malaysia ni. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj bahawa keharusan memandang ketika berubat tersebut berlaku meskipun kepada farah tu ghayatun lirraddi. Ghayah untuk menolak pandangan, kata farah tak boleh. Tak, farah pun boleh. Farah ni beranak. Beranak khitan. Kerana segera berhajat kepada perubatan tadi, dan kerana haram pada saat itu merupakan suatu kepayahan. Tengok. Kalau nak kata haram, tak boleh lihat farah tu, sedangkan dia berhajat sangat-sangat. Ketika tu seolah-olah ada haraj, ada kepayahan. Sedangkan Islam ni bukannya agama yang payah, bahkan agama yang memudahkan, tapi tidak bermudah-mudah. Agama Islam ialah agama yang mudah tapi tidak bermudah-mudah. Setengah orang dia noktah agama Islam yang mudah, titik situ. Dia pun relax. Aku mazhab bab ni, aku mazhab ni. Pelotak dia. Hendaklah berlaku berubat atau berbekam tersebut serta hadir bersamanya seorang mahram atau suami atau perempuan yang fiqah, meskipun kami mengharuskan duduk berkhalwat antara seorang lelaki ajnabi dan dua orang perempuan. Okey, sekarang ni isu seorang lelaki duduk dengan dua orang perempuan. Boleh tak? Boleh. Sebab yang tak bolehnya seorang lelaki duduk dengan seorang lelaki. Tapi kalau seorang lelaki duduk dengan seorang lelaki duduk dengan antara dua orang perempuan, boleh. Boleh, tak ada masalah. Dalam bab saya sajalah. Tapi dalam bab doktor, mestilah doktor lelaki merawat pesakit perempuan dan ada suami ataupun mahram ataupun perempuan yang lain. Mesti ada juga. Ini merupakan pandangan yang rajih. Pandangan yang rajih. Mana kena ada teman lah. Dan kita, klinik kita ataupun doktor hospital kita, rasanya agak mustahil lah doktor lelaki seorang-seorang duduk dengan bini kita rawat. Tak ada. Yang beranak tu dah. Kecuali sakit-sakit biasa ni. Sakit-sakit biasa pun biasa ada temannya. Yang kena tengok tangan ke apa, biasa ada orang. Habis tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, jika ada hadir mahramnya. Yang kata harus tu qaid, jika ada hadir mahramnya, mahram perempuan serta perempuan,
dan ketiadaan perempuan yang mengetahui demikian itu, demikian berbekam dan berubah. Tak ada orang dah yang reti. Ni dia menurut pandangan As-Sah ni, Syekh Daud ni. Menurut pandangan As-Sah kata kena syarat mestilah tak ada orang perempuan dah yang reti bab ni, ataupun kerana berhajat sangat dah pada doktor lelaki dan sebagainya, tu baru harus. Cuma sini dia kata dalam Syekh Daud ni ada hadir mahram sertanya, seolah-olah mahram saja. Dok, mahram boleh, atau suami boleh, atau perempuan yang fiqah boleh, asalkan tidak berlaku khalwat sahaja. Mana? Perempuan mana? Biasa siqah lah. Biasa hak siqah lah. Ya fasiqah tak boleh. Fasiqah ni akan berlaku maksiat juga. Biasanya nak elok maksiat. Sebab tu dia qaid dengan siqah tu. Nak elok berkhalwat yang maksiat. Tu. Jadi kena syarat juga lah siqah tu. Bukannya biasa-biasa fasiqah. Kecuali dalam bab melihat tadi lah, perempuan melihat perempuan walaupun fasiqah, boleh lihat juga. Dia akan qaid begitu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan demikian lagi harus nombor 3. Yakni nombor 3 ta'liq tu, tidak ada perempuan sesamanya yang pandai perkara tersebut, yakni berbekam dan berubat. Ini tersebut di dalam majmu' mana? Bermula tabib, yakni doktor itu harus melihat faraj seseorang, yakni seorang perempuan, atau kalau tabib itu lakilah, tabib ni lakilah, doktor lelaki. Seorang ni seorang perempuan. Kerana darurah berubah. Darurah berubah. Lihatlah al-majmu' syarhul muhazzab. Habis. Dan demikian lagi harus memandang kerana berjual beli. Nak jual beli pula, boleh tak pandang? Boleh. Dan naik saksi. Naik saksi mahkamah. Mahkamah, hakim nak tengok, lah perempuan ni. Lagi ada lah koik-koik tu. Akan datang. Bukan main sebarang. Qadhi boleh tengok. Qadhi boleh tengok. Sabar tak? Dan belajar dengan syarat ketiadaan mahramnya, mahram perempuan yang tahu. Syarat kata yang belajar lah ni, syarat belajar ni. Boleh dia belajar dengan lelaki ajnabi dengan syarat kalau tak ada mahramnya yang boleh ajar dia. Dan begitu juga suami, kalau ada suami buat apa nak panggil orang lain? Kalau suami bengong, baru boleh pergi mengaji ke orang lain. Dan ketiadaan bersunyi pada suatu khalwat. Syarat dia ialah tidak khalwat lah, tidak bersunyian antara lelaki-lelaki itu dengan perempuan tersebut. Tak boleh belajar dalam bilik dia lelaki-lelaki, murid perempuan seorang-seorang tu. Bahaya. Jadi lain. Tapi kalau seorang lelaki banyak perempuan, tak ada masalah lah, tu nak mengaji. Habis, titik situ. Tengok nombor 6 dulu. Nombor 4. Nombor 4 tadi. Yang belajar tu, iaitu harus melihat kepada muka sahaja, melainkan bertambah hajat. Yang ni ada hajat, maka bertambah pula keharusan pada melihat. Mungkin nak tunjuk apa-apa yang selain pada muka. Contoh nak tunjuk semayang ke, kena tengok tangan, contohlah. Saya ada dalam topik koik-koik dia. Nombor 5, tarik nombor 5. Ini adalah syarat bagi memandang kerana belajar dan mengajar. Ni yang kata ketiadaan mahram yang tahu ni qaid bagi kata belajar dan mengajar aja. Bukan qaid pada berjual beli dan naik saksi dah, kan? Jenuh juga jual beli dengan mahram saja. Mampus semua kena bisnes. Tu. Lepas tu ketiadaan bersunyi pada suatu khalwat. Nombor 6 tu, yakni pada suatu tempat yang sunyi dari perhatian mata orang ramai. Ini adalah syarat bagi harus memandang kerana berjual beli, naik saksi dan belajar. Ni umum lah. Habis titik itu. Tengok topik kita, hukum memandang ketika berjual beli. Sebelum tu kita relax lah. Ada soalan? Cerah? Online? Online tu yang Google Meet ke? Bahaya kat tu. Payah nak jawab. Online ada soalan? Ya, makan-makan dulu.
Ada soalan? Soalan lain? Soalan pertama ialah macam mana kalau Google Meet seorang-seorang perempuan dengan lelaki? Macam mana tu? Ada soalan lain? Soalan soalan. Ada soalan? Apa? Banyak pula. Ni kita lelaki ya. Soalan kedua, orang lelaki pergi salon, ada perempuan. Tu? Ada? Pergi. Online tak ada soalan soalan pertama dia kata macam mana kalau kita buat kelas kelas online. Online itu pula yang orang panggil apa, macam Google Meet gitulah, ataupun Zoom ke apa yang berseorangan antara lelaki dengan perempuan. Berseorangan antara lelaki dengan perempuan. Mana tu guru lelaki contohnya dengan perempuan, murid dia perempuan. Tu kena tengok banyak sudut kau tu. Jawab tu payah kau. Tu kena tengok banyak sudut kau tu. Kena tengok tarikh khalwat. Khalwat ni ada khalwat yang macam kita faham ni ke, ataupun ada khalwat yang lain yang bermaksud kontemporari. Yang maksud kontemporari. Kalau kita sendiri, kalau ikut hukum sendirinya, kita pun kalau tak ada, kalau lah ada orang panggil apa,